Assalamualaikum dan selamat petang geng. Kembali lagi bersama aku, Safikri Arwan. Kalau korang dah dengar podcast aku yang sebelum ni, kan aku ada sentuh sikit tentang apa tu petua dan pantang larang, apa fungsi dan kegunaan dia pada zaman nenek moyang kita dulu kan. Sekarang ni aku nak terangkan sikit lah mana datang idea aku kan, tiba-tiba buat podcast kan. Lepas tu sentuh isu petua dan pantang larang masyarakat Melayu Sarawak pula tu. Ni aku cerita sikit lah. Aku ni merupakan pelajar Fakulti Bahasa dan Komunikasi tahun 2 Unimas. Mana yang tak tahu Unimas tu apa? Unimas ni stand for Universiti Malaysia Sarawak. Nak dipendekkan cerita, sekarang ni aku tengah menjalankan latihan industri lah. Dan apa yang specialnya, special lah, aku sekarang latihan industri ni online je. Tak pelik lah kan bila aku cakap aku ni latihan industri online kan. Sebab kita pun tahu sekarang ni kan, wabak COVID-19 ni pun makin lama makin agresif lah, makin jadi-jadi kan. Pihak universiti pun makin fleksibel lah dengan membenarkan pelajar menjalankan latihan industri ni secara online je. Latihan industri aku ni bawah track penyelidikan. Jadi aku ada ikut lah satu projek ni, dan tajuk projek ni yang aku join sekarang ni adalah projek petua dan pantang larang dalam masyarakat Melayu Sarawak. Bila projek ni mesti dia ada objektif kan, apa yang dia nak capai sebenarnya. Jadi objektif dia adalah mendokumentasikan petua dan pantang larang dalam masyarakat Melayu Sarawak dan menghasilkan video petua dan pantang larang dalam masyarakat Melayu Sarawak. Jadi dari sinilah idea aku datang untuk buat podcast tentang petua dan pantang larang masyarakat Melayu Sarawak ni. Bukanlah idea aku sebenarnya. Video ni macam salah satu task tugasan untuk aku lah kan. Idea aku cuma macam mana aku nak sampaikan isi ni, dan konsep podcast yang aku buat sekarang ni, itulah idea aku. Jadi projek ini diketuai oleh Madam Rosnah Mustafa, iaitu salah seorang pensyarah lah di Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Dan ada juga beberapa rakan penyelidik yang terdiri daripada pensyarah FBK jugalah kat Unimas. Antara rakan penyelidik itu adalah Madam Siti Marina Kamel, Dr. Hamidah Abdul Wahab, Dr. Wan Robiah Mio Osman. Madam Rosnah ni ada pembantu penyelidik juga tau, yang terdiri daripada pelajar yang menjalankan latihan industri ni lah. Semuanya ada 3 orang, iaitu aku Safikri Arwan, lepas tu seorang lagi Siti Aisyah, dan seorang lagi Henry Jamil. Dan video podcast yang korang dengar ni adalah salah satu tugasan latihan industri aku. Jadi aku harap korang dapat sesuatu yang berguna lah dalam perkongsian aku sepanjang podcast ni. Okey, korang pun dah tahu kan kenapa aku tiba-tiba buat podcast ni. Jadi tanpa buang masa, kita pergi balik lah tentang isu utama yang akan kita bincangkan, iaitu petua dan pantang larang masyarakat Melayu Sarawak. Podcast sebelum ni aku ada bagi kategori kan. Untuk petua dan pantang larang ni memang banyak lah actually. Jadi aku akan kongsi sikit tentang petua dan pantang larang untuk setiap kategori itu. Data yang aku dapat ni semua adalah dari soal sedidik lah, daripada informan lah, yang rata-ratanya berumur 45 tahun ke atas. Korang jangan risau, aku tak pala tahu punya. Suka aku ingatkan, podcast kali ni aku lebih kepada berkongsi tentang data yang aku dapat daripada informan. Aku harap berdasarkan data ni, golongan muda Melayu Sarawak dan orang yang bukan Melayu Sarawak pun tak apa sebenarnya, sebab aku nak kongsi sikit lah keunikan ni dengan masyarakat luar juga kan. Tanpa buang masa, kita pergi ke kategori pertama, iaitu keselamatan. Dia bawah keselamatan ni dia ada beberapa lah petua dan pantang larang. Jadi aku akan kongsikan lah. Okay, untuk yang pertama, di bawah keselamatan ni tidak boleh tergelak, terbahak-bahak ketika guruh kerana takut akan disambar petir. Ni pun sebenarnya yang ni aku selalu jugalah dengar kan mak aku cakap kan. Sebab bila kita macam waktu hujan kan, biasa lah guruh petir ni berentam-dentum kan. Jadi mak aku pun cakap, kau gelak je kau, nanti kau kena sambar petir baru kau tahu. Jadi pantang larang ni memang ada lah. Memang aku dah alami sekali. Memang aku ada alami dan ada pengalaman pun kena dengan pantang larang ni kan. Mak aku pun ada cakap yang tu. Untuk yang kedua, jangan bersiul malam hari, takut diziarahi hantu tinggi. Ini sebenarnya baru jugalah bagi aku kalau untuk yang ni. Jadi kita pergi yang ketiga pula kan. Kalau pinggan mangkuk terlepas dari tangan,
tanda kematian keluarga atau saudara mara. Ini pun risau juga dengar kan. Ni pun baru juga bagi aku, satu orang cakap, ilmu baru lah. Ilmu baru untuk aku ketahui kan. Yang seterusnya adalah tidak boleh beradar pula dah. Tidak boleh berada di luar semasa hujan panas. Dikhawatiri akan diganggu makhluk halus. Ini pun tak asing lah, sebab memang aku ada dengar juga mak aku cakap kat aku kan, tak boleh main kat luar waktu hujan panas. Jadi yang seterusnya adalah tidak boleh biarkan sisa makanan dan pinggan mangkuk yang kotor pada waktu malam, takut ada makhluk halus yang akan datang ke rumah dan makan sisa makanan tersebut. Ini pun baru jugalah bagi aku. Okey, kita pergi ke yang seterusnya pula lah, yang keenam kan. Okey, tidak boleh makan menggunakan penutup bekas, takut masa kahwin akan berlaku ribut peti. Tapi ni aku dapat yang berlainan tau. Ini yang informan yang lain. Okey, ni pula informan yang lagi satu ni pula, dia cakap lain sikit tapi dia lebih kurang, tapi akibat dia berbeza. Yang kedua ni pula, lelaki tidak boleh makan berpinggankan penutup bekas, takut menjadi pak sanggup yang akan bertanggungjawab ke atas anak luar nikah. Nampak kat sini kita dah nampak perbezaan tau. Seorang ni dia cakap tak boleh makan menggunakan penutup bekas, akan takut masa kahwin nanti akan berlaku ribut peti. Yang seorang ni pula lain dah pula dia cerita dia ni. Dia cakap kalau kita makan menggunakan penutup bekas ni, takut menjadi pak sanggup yang akan bertanggungjawab ke atas anak luar nikah. Bagi yang mungkin yang kurang jelas apa yang aku cakap ni, penutup bekas ni kan, dia macam mana, dia kalau kau tahu tak Tupperware yang Tupperware kan, lepas tu dia kan ada penutup dia kan, penutup dia kan macam ada bentuk bulat, ada macam-macam bentuk lah. Penutup tu yang kau jadikan kau jadikan pinggan lah, kau berpinggankan benda tu untuk makan. Jadi benda ni akan menyebabkan apa yang aku cakap ni lah, macam akan berlaku ribut peti ketika kahwin, ataupun takut menjadi pak sanggup yang akan tanggungjawab ke atas anak luar nikah. Ini untuk pantang larang masyarakat Melayu Sarawak. Jadi kita yang seterusnya pula. Okey, yang ketujuh kalau tergelak pada ni dia macam ada sambungan dengan yang tadi lah kan. Kalau tergelak pada waktu guruh, beberapa helai rambut hendaklah dicabut dan dibakar untuk membuang tungkal agar tidak dipanah petir. Yang ni aku tak pernah, mak aku pun tak cakap benda ni dekat aku kalau tergelak, misalnya tergelak, tapi benda ni aku dapat dekat informan lain lah. Dia cakap macam ni, kalau kau dah tergelak waktu tu kau kena cabut rambut kau. Lepas tu berapa helai rambut tu kena bakar. Aku pun minta dia jelaskan tungkal ni apa benda sebenarnya. Jadi dia pun tak dapat jelaskan lah secara jelas kata apa tungkal ni, sebab dia macam satu istilah khusus yang dia tak dapat jelaskan. Dia lebih kurang macam tu lah, dia tak dapat jelaskan. Tapi aku tanya juga, tapi dia cakap tak tahu. Dia macam dia pun agak dia cakap macam badi lah, macam apa, macam sebagainya lah. Dia pun pakai teka je, tapi dia tak dapat jelaskan lah apa sebenarnya maksud tungkal tu. Jadi kita ke seterusnya lah. Yang ke-8. Ketika hujan panas, kita hendaklah mengambil daun dan diletakkan di telinga agar tidak diganggu iblis. Benda ni pun aku memang selalu dengar lah, daripada kecil pun ada juga kan, mak bapak aku pun cakap macam tu. Kalau ketika hujan panas ni, kita kena ambil daun, letak kat telinga lah agar tidak diganggu iblis ataupun makhluk halus lah, makhluk gaib. Jadi kita yang seterusnya pula lah. Yang ke-9, masuk hutan hendaklah mencalik tanah ke dahi untuk menghormati penghuni lain dalam hutan. Yang ni aku tak pernah dengar. Kalau pengalaman aku, yang ni aku tak pernah dengar. Tapi waktu tu aku ada ikut, ni aku cerita sikit lah aku punya pengalaman kan. Waktu tu aku ada buat assignment lah tentang Entelah Iban. Entahlah Iban, ni apa yang aku alami, tapi aku tak tahu pula yang masyarakat Melayu pun ada juga kan. Waktu aku pergi ke kampung tu, kawan aku ni berhenti kan. Lepas tu kita berhenti dekat depan kampung lah, sebelum masuk kampung kan. Lepas tu dia suruh kita turun kan. Suruh turun, aku pun baru juga, kira barulah dekat Sarawak kan waktu tu. Jadi dia pun ambil tanah tu, dia calit
kat dahi aku pun tak nak tanya macam-macam lah. Mungkin aku takut benda ni menyinggung ke apa, jadi aku diam. Aku biar je dia calik kan. Jadi aku masuk. Lepas tu balik tu kawan dia ada cakap lah untuk tak kena ganggu ke apa-apa. Jadi aku pun faham lah kan kat situ. Tapi kalau untuk masyarakat Melayu Sarawak ni, aku sendiri memang aku tak pernah alami lagi lah. Jadi kita yang seterusnya pula, yang ke-10. Okay. Yang ke-10 ni pula, ketika dalam hutan, jangan ketawa terlampau kuat, takut diekori oleh sesuatu. Yang ni pun baru juga bagi aku. Ni untuk aku, pengetahuan aku lah. Jadi kita pergi ke kategori yang kedua. Kategori kedua ni pula dia hal yang berkaitan makanan ataupun ketika engkau makan. Okay, untuk yang pertama, kita ada orang bujang atau dara tidak boleh makan telur ikan kerana akan mengakibatkan jerawat batu di muka. Ini pun baru bagi aku. Aku pun tak pernah dengar, tapi baguslah untuk pengetahuan aku sendiri kan. Jadi yang kedua dia pula, bawah kategori ni, tidak boleh makan ikan sumpit, bahkan terkena asap pun, atau asap masakan panggang pun tidak boleh. Pantang larang ini hanya untuk keluarga tertentunya. Ini macam ni aku dapat daripada mak aku lah. Macam mak aku ada cakap kan, kata keluarga belah nenek kau ni tak boleh makan ikan sumpit ni, nanti takut yang tu aku tak dapat tahu juga takut apa kesan dia. Tapi mak aku ada cakap kalau kena asap ni kan, contoh kena masuk mata, mungkin akan boleh mengakibatkan kau buta. Tapi kalau untuk yang makan tu aku tak pasti lagi, mak aku pun tak tahu. Aku pun harap aku dapat tahulah selepas ni kan. Aku pun akan berancang pergi ke rumah nenek, aku tanya dia lebih lanjut lah. Jadi dia selain ikan sumpit ni, dia ada ikan lain lah. Salah satu ikan yang paling famous lah, yang paling orang Melayu Sarawak ni tak boleh makan, ikan patin. Tapi yang tu pun aku tak dapat cari lagi informan yang dapat menjelaskan kenapa. Tapi aku harap lepas ni aku akan dapatlah cari informan yang mampu menjelaskan sebab dan kenapa tak boleh makan. Jadi kita pergi ke yang ketiga lah. Malah nak merapu panjang, nanti dah merapu panjang susah nak balik, tak jumpa jalan balik. Pergi yang ketiga pula. Tidak boleh bercakap ketika mencabut bulu itik, dikhawatiri bulu itik akan tumbuh kembali. Yang ni pun ada yang aku cerita podcast yang sebelum ni, ada aku cerita kan pasal bulu itik ni tumbuh balik kalau kau banyak bercakap waktu cabut dia. Ini pun aku pernah alami lah berdasarkan pengalaman aku juga. Okay, untuk yang keempat pula, kalau seorang wanita datang bulan, tidak boleh membuat tapai, takut tapai akan menjadi merah. Yang ni pun baru juga bagi aku, pengetahuan yang bagus lah untuk aku. Jadi kita pergi yang kelima pula. Makanan yang ditinggalkan oleh seseorang tidak boleh disebut dengan menggunakan nama sebenar, hendaklah digantikan dengan ular ataupun Pak Saloi untuk mengelakkan seorang kepunan. Jadi yang ni aku terangkan sikit lah. Ni pun pengalaman aku jugalah. Waktu aku kecil, waktu tu aku stay kat Melaka. Bila mak aku tinggalkan lauk ke ataupun makanan kan, contohnya kan, makanan ataupun lauk pun, mak aku mesti cakap macam ni dekat aku. Bukan dekat aku lah, dekat adik-adik beradik aku termasuk aku kan. Jadi dia cakap macam ni, makanan tu kau tinggalkan untuk ular sikit. Nampak tak? Dia tak sebut bapak aku tapi dia gantikan dengan ular. Dia kata ular. Waktu tu aku serius, aku tak tahu. Sampai sekarang serius aku masih tertanya-tanya. Akhirnya bila aku baca salah satu artikel pensyarah aku sendiri, Dr. Hamidah tadi. Jadi aku pun baca, aku nampak dia punya petua yang tu kan, petua tentang tu. Jadi waktu semua dah persoalan dalam kepala aku semua dah terjawab lah bila aku baca tu. Jadi baru aku tahu sebab dia kenapa mak aku panggil bapa aku ular. Sebab untuk mengelakkan seorang kepunan lah. Sebab macam yang aku jelaskan sebelum ni, kepunan ni pun bahayalah. Dia boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kecelakaan ataupun perkara-perkara yang buruk lah. Sebab tu dia bila nak sebut nama seseorang tu, dia gantikan dengan ular ataupun Pak Saloi.
Ni berdasarkan informant lah yang dibagi dekat aku, jadi aku bagi balik kat korang. Untuk yang keenam, ini untuk kepunan tadi. Kalau tak nak kepunan, seorang itu hendaklah menjamah makanan. Kalau tidak, risau akan ditimpa perkara yang buruk. Yang ni pun aku ada cerita juga pada podcast yang sebelum ni tentang kepunan ni. Jadi untuk kau elakkan kepunan ni, kau jamahlah sikit makanan tu kan. Jamah, kau sentuh sikit makanan tu. Untuk mengelakkan kau lah untuk ditimpa perkara-perkara yang buruk atau perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, ni yang terakhir untuk apa ni? Untuk kategori berkaitan makanan ni lah. Untuk yang terakhir kita ada tidak boleh makan berpindah randah, takut nanti banyak suami. Lebih kurang macam tu lah. Ataupun untuk yang perempuan mungkin akan banyak isteri. Dia lebih kurang macam tu lah. Okey, untuk kategori yang keempat pula kita ada mimpi. Ni pasal mimpi lah. Okey, untuk yang pertama dia ada, kalau ada mimpi buruk waktu bangun pagi, waktu kau bangun pagi tu, sebelum kau cuci mulut atau gosok gigi, kau kena kemam beras dulu. Kemam beras, bila kau dah kemam beras tu, diludahkan luar rumah untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku. Yang ni pun waktu aku present dengan ketua penyelidik, iaitu Madam Rosnah, dia pun ada cakap benda ni. Kira benda ni memang valid lah, memang dah dialami oleh pensyarah aku juga kan, dan dia pun tahu tentang benda ni. Jadi benda ni sesuatu yang baru lah untuk aku kan, untuk generasi muda kan. Jadi bagi aku bagus, pengetahuan baru untuk aku tentang tentang petua ni. Jadi kita beralih ke yang kedua pula lah. Yang kedua pula kita ada, jika seseorang bermimpikan gunung, maka akan lambat bertemu jodoh. Kalau kau kira ibarat, kalau kau mimpi gunung, maka akan lambatlah kau bertemu jodoh. Itu apa orang cakap, macam petua lah, petua. Untuk yang ketiga kita ada mimpi banjir atau ayam banyak, tanda rezeki melimpah ruah. Kalau kau mimpi banjir je ataupun kau mimpi nampak ayam banyak, itu mungkin tanda rezeki kau melimpah luah. Okey, untuk yang keempat pula kita ada, kalau mimpi ada burung hantu dalam rumah, petanda kematian salah seorang dalam rumah itu semakin dekat. Jadi benda ni pun benda yang baru juga, aku kongsi dekat korang, kita sama-samalah dapat pengetahuan yang baru tentang petua dan pantang larang ni. Untuk yang terakhir pula kita ada, kalau mimpi kenalan meninggal, jangan cerita kepada dia, takut benda ni akan terjadi betul-betul. Ni apa ni cakap, petua lah, petua orang dulu-dulu kan. Ni bawah kategori mimpi. Jadi kita beralih ke kategori seterusnya. Kategori seterusnya ni aku pun sebenarnya aku pening juga nak letak bawah kategori apa kan, tapi sebab aku tengok benda ni macam aktiviti harian kan, macam benda yang memang melibatkan hari-hari yang kita buat kan, hari-hari. Kira hari-hari lah, kira memang harian punya aktiviti. Jadi aku letaklah bawah kategori ni. Jadi untuk yang pertama, kita ada apa? Okey, yang pertama adalah tidak boleh mandi air hujan. Nanti kepala akan berkudis. Ni pun benda yang baru untuk aku. Jadi yang kedua pula adalah jangan mandi waktu hujan panas, nanti akan dikacau iblis. Benda ni pun aku pun ingat-ingat lupa, tapi aku rasa macam aku pernah dengar lah yang petua yang ni. Jadi kita beralih ke yang seterusnya, yang ketiga. Yang ketiga ni pula, tidak boleh tunjuk kubur dengan jari telunjuk, takut jari kau putus. Yang ni pun sesuatu yang baru juga untuk aku, yang ketiga ni. Okay, untuk yang keempat ni pula, tidak boleh main waktu matahari kuning, biasanya waktu maghrib lah. Akan mengakibatkan seseorang cacat. Okey, untuk yang tak boleh main waktu matahari kuning ni, aku rasa memang aku biasalah kena tegur dengan mak aku kan waktu macam ni kan. Sebab dia waktu nak pergi ke maghrib tu lah, dia akan cakap, kau jangan main waktu matahari kuning ni, dah masuk. Itu apa yang cakap, waktu dia tegur aku lah, aku lakonkan balik.
Jadi dia akan cakap macam tu lah. Jadi waktu tu pun aku tak tahu sebab apa kan. Tapi bila aku tanya dengan mak aku, waktu aku soal selidik dia cakap macam ni lah, untuk akan mengakibatkan seseorang mulut sengit, kira cacat lah macam tu. Okay, kita beralih yang seterusnya. Kelima, tidak boleh tunjuk pelangi yang akan mengakibatkan jari tidak boleh dibengkokkan lagi. Maksud jari tidak boleh dibengkokkan lagi ni, bila kita tunjuk jari kan, jari kita akan tunjuk lurus lah kan, ke arah pelangi tu. Maksudnya bila tak boleh dibengkokkan lagi tu, jari kau tu dah dia keras macam tu je lah, kejung macam tu. Kira kau dah tak boleh bengkokkan lagi jari kau macam tu. Macam tu lah maksud dia. Okay, untuk yang keenam, untuk keenam ni pun baru juga bagi aku. Untuk keenam ni, tidak boleh bermain di bawah ampaian baju, akan mengakibatkan seseorang itu demam ataupun disampuk. Okay, kita beralih kepada yang ketujuh pula. Yang ketujuh ni, pinggan tidak boleh ditutup dengan pinggan, takut kita menjadi kambing hitam. Benda ni pun baru juga bagi aku. Bagi yang mungkin kurang jelas tentang macam mana kan pinggan ditutup dengan pinggan. Okey, aku bagi kau satu senario, bagi satu situasi dia kau. Okey, sekarang ni kau bayangkan dalam kepala otak kau, okey, ada dua pinggan, betul? Okey, yang lagi satu pinggan ni kau ambil, kau terbalikkan, kau tutup pinggan tu. Nampak, kau dapat bayangan kan? Itulah maksud yang pantang larang yang ni. Pinggan tidak boleh ditutup dengan pinggan. Dia lebih kurang macam tu lah. Bukan lebih kurang macam tu, memang macam tu. Memang pinggan tu kau pergi tutup dengan pinggan. Takut kau akan menjadi kambing hitam. Okay, untuk yang seterusnya, kita ada jangan letak bantal atas riba, takut dapat anak luar nikah. Benda ni pun baru juga bagi aku. Yang ke-8 ni, okay. Untuk yang ke-9 pula, menyapu waktu malam akan menghalang rezeki masuk. Pantang larang ni pun aku ada sebut lah pada podcast aku yang sebelum ni. Jadi mana yang tak dengar tu pergi dengar. Okay, untuk yang ke-10 pula, berhujan waktu pelangi akan mendatangkan penyakit. Benda ni pun baru juga aku dengar. Yang berhujan waktu pelangi ni akan mendatangkan penyakit. Jadi kita pergi yang ke-11 pula. Yang ke-11 pula, kita ada pinggan mangkuk lepas makan mesti basuh atau sekurang-kurangnya dibilas kerana takut rezeki susah masuk. Ini pun aku baru dengar juga yang ke-11 ni. Okey, yang ke-12 pula, jangan bau telur ayam kerana akan mengakibatkan resdung. Okey, untuk yang ke-13 pula, jangan melangkah api, takut sakit ataupun susah ketika kita kencing. Ini pun baru juga bagi aku. Yang ke-13 ni menarik. Okey, yang ke-14 pula, tidak boleh pukul orang pakai penyapu. Yang ini pun ada, aku pernah alami juga. Ni mungkin berdasarkan pengalaman aku juga, aku pernah alami lah. Tidak boleh pukul orang pakai penyapu, takut bawa sial. Okey, untuk yang ke-15 pula, yang ni bawah kategori aktiviti harian ni memang banyak sikit. Okey, yang ke-15 pula, tidak boleh buang nasi sebarang kerana akan menyebabkan nasi menangis. Yang ni pun aku pernah alami lah kan. Waktu contoh macam kita makan tak habis kan, lepas tu mak aku akan tegur, kau ni makan tak habis nanti menangis nasi tu kan. Mak aku ada cakap. Jadi benda ni aku tahu juga sikit-sikit. Okay, kita balik yang ke-16 pula. Yang ke-16, lesung tidak boleh diketuk kosong, takut akan mengakibatkan telinga pekak. Yang ni pun baru juga aku dengar, salah satu informan aku bagi. Okay, kita pergi yang ke-17 pula. Okay, yang ke-17 ni adalah memasak di dapur tidak boleh bising, bunyi periuk belanga dihempas menyebabkan rezeki sukar masuk. Yang ni pun aku memang ada dengar lah daripada mak aku sendiri kan. Contoh macam adik aku yang perempuan tu, dia masuk dapur kan, masak, dia macam kalau kau masuk dapur kan, kalau kau nak masuk kau tak boleh bunyi ketang-ketung dah macam bengkel kereta lah kat dapur tu. Dia ibarat macam tu lah, bunyi periuk belanga kau masak macam chef lah kan, macam chef 5 bintang acah-acah, ketuk-ketuk semua, padahal masak biasa engkau je yang buat kecoh kan kat dapur. Dia ibarat macam tu lah. Kau bila kau masak, kau bukanlah tak boleh bising, maksud aku dia tak boleh yang bunyi yang macam
bunyi yang macam ni, dia macam bunyi havoc sangat dia macam meriah kat dapur tu. Dia macam tu tak boleh lah. Kau kena kurang sikit bunyi ketang-ketung kat dapur tu kan. Dia lebih kurang macam tu lah. Masak di dapur tidak boleh bising, menyebabkan rezeki suka masuk. Okay, untuk yang ke-18 pula, kita ada pada waktu senja, penyapu hendaklah ditepuk di bahagian depan pintu rumah untuk mendapatkan tidur lena. Yang ni pun aku serius. Waktu tu bila aku dengar kan, bila makcik tu cakap macam ni dengan aku tu ini pun baru juga, aku tak pernah dengar ni. Aku pun waktu bila contoh macam aku interview orang kan, macam aku seorang selidik dia, bila aku dengar benda-benda baru, aku jadi macam aku jadi macam makin minat lah untuk dalami kan benda-benda ni. Jadi aku harap lah lepas sekarang ni dekat rumah aku ni pun aku tak dapat keluar sangat sebab ada sebab-sebab dia. Sebab lagi satu sebab dia, aku tengah kampung ni PKPD, jadi aku terhad lah, aku tak dapat keluar. Tu sebab lah aku susah. Tapi aku harap lepas ni, habis PKPD ni, aku dapat pergi kampung nenek aku, dapat tanya lagi ramai lah tentang benda ni semua. Jadi aku rasa ni lah antara petua dan pantang-larang yang aku dapat dari informan aku, dan aku berharap akan lebih banyak lagi dapat aku carilah kan. Sebab semua data aku ni aku dapatkan dengan kaedah atas talian lah. Aku minta tolong kawan-kawan aku, tanyakan mak bapak diorang kan. Macam yang aku cakap tadi, kampung aku ni macam aku cakap tadi lah, aku sebenarnya nak pergi kampung nenek aku sendiri kan, pergi tanya dia. Waktu sebelum ni aku ada rancang dah. Aku rancang kan, memang aku nak pergi rumah nenek aku waktu tu. Tapi ngam dia, hari yang aku rancang aku nak pergi kat kampung ni, ngam je. Ngam je. Lepas tu tiba-tiba kampung aku PKPD pula. Sampailah sekarang. Sudah sampai sekarang lah aku tak dapat pergi kampung nenek aku yang aku tanya dia. Tapi aku dengar cerita PKPD ni akan habis lah dalam 3 hari bulan 9 ni. Aku harap semua berjalan baik lah, dengan semua berjalan baik. Dan dorang tak lanjutkan lagi lah waktu PKPD ni. Dapatlah aku pergi ke kampung nenek aku kan, tanya dia dan orang-orang kat sana tentang petua dan pantang larang sana. Senang sikit lah, aku nak tanya macam-macam pasal semua petua dan pantang larang yang aku kongsi kat korang ni. Manalah tahu kan, dia tahu cerita di sebalik petua dan pantang larang ni. Okey, aku rasa setakat ni je lah perkongsian aku untuk podcast kali ni.